Hello tuan-puan, apa khabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan tentang 10 tips temuduga pembantu penguasa custom grade WK19. Saya mendapat banyak komen daripada viewer dan juga penonton untuk merungkaikan temuduga pembantu penguasa custom grade WK19. Tuan-puan, dalam temuduga, 30 saat pertama panel boleh menilai anda. Jadi, tuan-puan sekiranya telah sampai ke peringkat temuduga, jangan lepaskan peluang dan buat persediaan yang terbaik untuk diri anda. Jadi, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi yang pertama kali ke channel Supermate Sharing ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah ataupun butang langganan di bawah yang berwarna merah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi agar anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya muat naikkan. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Barin. Saya akan berkongsikan tentang 10 tips bagaimana anda menghadapi temuduga pembantu penguasa custom grade WK19. Tuan-puan, dalam setiap temuduga, jangan harapkan anda akan ditanya soalan. Sebab ada panel yang tidak akan bertanyakan soalan. Jadi, jangan risau tentang apakah bentuk soalan yang akan ditanya. Kebanyakan panel akan bertanyakan soalan, sila perkenalkan diri anda. Jadi, rujuk video yang telah saya kongsikan dalam channel ini tentang cara memperkenalkan diri anda. Sila perkenalkan diri anda. Video tersebut telah saya kongsikan dan telah mendapat view lebih daripada 90,000 view dalam masa kurang daripada setahun sejak saya muat naikkan dalam beberapa bulan yang lepas. Jadi saya berharap video tersebut dapat memberi manfaat kepada semua penonton. Peringkat temuduga ini merupakan peringkat yang terakhir untuk anda, untuk diri anda, dan anda perlu membuat persediaan yang terbaik. Tuan-puan, sekiranya anda telah sampai ke peringkat temuduga, jangan sia-siakan peluang ini. Sebab dalam peringkat temuduga ini juga akan beribu-ribu orang yang akan hadir pada hari temuduga tersebut ataupun berlainan hari. Di sepanjang sesi pengambilan ataupun temuduga, kemungkinan akan ada lebih daripada 1,000 orang, mungkin 3,000 ataupun 4,000 orang, bergantung kepada berapa jawatan kosong yang sedia ada. Baiklah tuan-puan, tips yang pertama adalah berdoa. Tuan-puan boleh menggunakan amalan masing-masing ataupun kepercayaan masing-masing untuk memanjatkan kesyukuran kepada Yang Maha Esa kerana anda telah diberi peluang untuk melepasi ujian, melepasi permohonan atas talian dan juga anda dipanggil untuk temuduga. Ada rakan-rakan lain yang tidak pernah dipanggil untuk temuduga, malah tidak pernah dipanggil untuk ujian. Jadi sekiranya anda dah sampai ke peringkat temuduga ini, buat yang terbaik dan mohon keberkatan dan juga mohon izin daripada Yang Maha Esa agar diberikan kebijaksanaan, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran di sepanjang sesi temuduga tersebut sehingga keluarnya keputusan temuduga tersebut kelak. Setelah anda memanjatkan kesyukuran dan anda berdoa kepada Yang Maha Esa, lapangkan fikiran anda dan fokus kepada temuduga yang akan anda hadapi tersebut. Sekiranya anda ada pekerjaan pada hari tersebut, mohon cuti dan fokus kepada temuduga. Jangan pula anda sedang bekerja, lepas tu anda mohon separuh hari dan pergi temuduga, sebab anda tidak akan fokus. Mohon izin dan berkat supaya anda dapat melepasi temuduga dengan cemerlang. Yang kedua, tingkatkan minat anda terhadap jawatan tersebut. Tuan-puan, sekiranya anda betul-betul berminat untuk dilantik ke jawatan pembantu penguasa custom grade WK19 ini, anda patutnya fokus dan bersedia dan tingkatkan usaha untuk anda melepasi temuduga tersebut. Anda sepatutnya membuat persediaan yang berlipat kali ganda supaya anda dapat lulus temuduga dan anda akan dilantik ke dalam jawatan tersebut. Tuan-puan, berkaitan dengan minat ini adalah anda betul-betul nak menghabiskan karier anda menjadi seorang pembantu penguasa custom iaitu grade WK19. Anda mungkin akan dinaikkan pangkat. Kebiasaannya selepas lebih daripada 10 tahun ataupun 13 tahun anda akan diperlakukan untuk kenaikan pangkat asalkan anda tiada masalah disiplin
ya, masalah tata tertib dan sebagainya, dan anda diperaku oleh ketua jabatan untuk dinaikkan pangkat ke WK 22, 26 dan juga 29 dan sebagainya. Jadi anda kena bertekad bahawa anda akan pegang jawatan tersebut. Mungkin sekiranya umur anda sekarang adalah 18 tahun dan kemungkinan akan ada 42 tahun lagi anda berkhidmat dalam jawatan tersebut ataupun grade scheme tersebut. Jadi tuan-puan, sekiranya anda memiliki minat yang sangat tinggi dan minat yang sangat dalam, anda sudah pastinya akan berusaha berlipat kali ganda untuk anda dilantik ke jawatan tersebut. Yang ketiga, kaji tentang jawatan dan juga tugasan. Tuan-puan, dalam perkara ini, tuan-puan kena mengetahui tentang apakah jawatan tersebut. Apakah yang dinamakan sebagai pembantu penguasa kastam grade WK19. Kaji tentang kemudahan-kemudahan yang disediakan, tentang gajinya, tentang kenaikan pangkatnya kelak, tentang penempatannya di mana, tentang allowance yang disediakan, kemudahan cuti, kemudahan pinjaman dan sebagainya. Adakah anda layak dan adakah jawatan ini akan bertaraf tetap ataupun kontrak? Ini tuan-puan kena rujuk pihak urustia ya, ataupun pihak berkuasa melantik tersebut yang akan melantik anda ke dalam perkhidmatan tersebut. Tips yang sangat penting juga di sini adalah bila anda nak mengetahui tentang jawatan tersebut, tuan-puan boleh pergi ke organisasi tersebut sekiranya anda ada peluang untuk pergilah ke pejabat yang terdekat ya. Contohnya pejabat kastam Diraja Malaysia yang terdekat dengan kawasan anda, dan rujuk carta organisasinya dan rujuk dengan pegawai-pegawai yang ada di situ. Tanya tentang apakah tugas-tugasannya, di mana terletaknya jawatan kosong yang ada kelak ya, dan anda ceritakan semasa hari temuduga tersebut. Bagi tahu tentang persediaan yang telah anda buat. Tuan, puan, saya telah pergi ke pejabat kastam di lokasi ABC dan saya telah mengkaji tentang tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya adalah seperti ini. Satu, di sini. Satu, melaksanakan pengutipan cukai ya. Yang keduanya, bertugas di unit penguatkuasaan. Kita akan menguatkuasakan undang-undang kastam dan sebagainya. Jadi tuan-puan kena buat buat kajian. Jangan hanya baca tentang tugas-tugasan di portal, sebab di portal tu tugasannya amatlah ringkas. Yang keempat, optimumkan keterampilan diri anda. Optimumkan keterampilan maksudnya anda kena tingkatkan, tambah baik keterampilan anda. Jangan biasa-biasa sahaja. Maksudnya di sini adalah dari segi keterampilan pemakaian anda ya. Dari segi pemakaian ni, kalau lelaki anda perlu memakai baju kemeja lengan panjang warna putih yang paling sesuai, ataupun warna yang ringan-ringan seperti biru muda yang lembut-lembut warna dia. Lepas tu tali leher gunakan yang berpadanan lah. Kalau pakai baju putih tadi tu boleh pakai tali leher berwarna merah warna hitam pun boleh, warna biru pun boleh. Kalau boleh, gunakan tie yang ala-ala warna tie yang dipakai oleh pihak kastam. Bagi yang wanita pula, pakailah pakaian yang formal, yang kemas, yang sesuai, yang menarik. Ada tips-tips yang telah saya kongsikan dalam video-video yang lepas berkaitan dengan keterampilan ini juga. Ia adalah first impression sekiranya anda masuk ke bilik temuduga, pihak panel akan nampak keterampilan anda dahulu sebelum anda bercakap. Jadi dari gaya pemakaian anda tu seharusnya anda pakai pakaian yang formal seperti pakaian kerja. Dari rambut anda rambut kena trimkan. Bagi yang lelaki ni, rambut tu kalau boleh pendekkan nombor satu pendekkan terus, nampak macam anda seorang pelatih di Akademi Kastam. Kalau anda pergi berlatih di Akademi Kastam pula, rambut anda gunting pendek. Jadi masa anda pergi temuduga tersebut, terus gunting rambut pendek macam tu, barulah nampak bahawa anda ni betul-betul berminat dan betul-betul bersedia. Jangan pula rambut anda terbelah ke kiri, terbelah ke kanan, terlalu bergaya. Tak perlu anda perlu potong pendek dan bersedia untuk pergi ke pusat latihan. Bagi wanita pula yang tidak pakai tudung, ikatkan rambut, sanggulkan, kemas Dari segi aksesoris, boleh pakai cincin. Kalau ada yang pakai cincin, satu cincin pun cukup, dan perlu pakai jam dan kuku pendekkan, kasut kulit hitam bertutup. Jangan pula ada yang pakai sandal, sebab pernah ada calon yang memakai sandal, nampak jari terkeluar daripada sandal
dan juga ada yang pakai kasut sukan, dan ada yang pakai kasut seluar kaki, seluar selain daripada slack tak boleh pakai seluar slack. Tali pinggang hitam untuk lelaki. Tuan-puan, keterampilan bukan juga hanya dari segi pemakaian, tapi ianya dari segi budi bahasa anda. Semasa anda tiba di pusat temuduga, anda perlu tegur semua orang di sekitar anda. Dari tempat letak kereta, bila bertemu dengan orang, senyum, pandang, angguk, senyum, lepas tu sapa. Selamat pagi tuan, selamat pagi tuan, good morning sir, good morning madam. Mesra, ramah supaya anda ceria. Dan anda yakin, bila anda ceria, anda akan merasa yakin dan hilang rasa gemuruh ataupun resah. Berkaitan dengan kesopanan, kesantunan, disiplin anda, ini juga sangat penting. Bila anda masuk ke bilik temuduga tersebut, anda perlu pandang mata panel dan ucapkan selamat pagi tuan, selamat pagi puan. Kalau ada gelaran datuk, kalau panel tersebut kemungkinan ada yang bergelaran datuk, anda perlu tanya pihak urus dia apakah gelaran mereka. Sebut nama pun boleh. Selamat pagi tuan Matthew, selamat pagi puan XYZ. Ini menunjukkan disiplin anda dan menunjukkan tahap kesiapsiagaan anda. Bila anda melangkah masuk ke bilik temuduga tersebut, anda kena tunjukkan tenaga yang energetik. Rujuk video Supermat, amalkan teknik Supermat yang telah saya kongsikan dalam channel ini, supaya anda boleh buat persediaan yang lebih mantap lagi. Tuan-puan, berkaitan dengan keterampilan diri ini, ia bukan hanya daripada diri anda, tapi dari sudut penyediaan dokumen anda, penyediaan resume anda. Resume kena ada wow factor juga selain daripada diri anda. Cara anda bercakap tu perlu gunakan bahasa yang formal. Itu yang anda perlu buat latihan lah kelak. Dalam tipsnya yang terakhir nanti akan buat latihan simulasi. Dan juga dokumen-dokumen tu rujuk video berkaitan dengan penyediaan resume yang wow, yang terbaik. Yang kelima, mantapkan pengenalan diri. Bila anda diberi peluang untuk memperkenalkan diri anda, jangan lupa untuk mantapkan pengenalan diri. Bukan sahaja anda menyebutkan nama, lepas tu asal, akademik. Jangan perkenalkan diri secara terlalu ringkas. Rujuk video memperkenalkan diri yang telah saya sediakan. Sila perkenalkan diri anda. Video tersebut saya telah kongsikan dalam channel ini dan anda perlu buat persediaan. Sediakan, susunkan apa yang anda perlu mulakan, apa yang anda akan beritahu dari mula sampai ke penghujung pengenalan diri tersebut. Panel akan mendengar sekiranya pengenalan diri anda tersebut menarik. Sekiranya ia boring ataupun membosankan, panel akan potong. Panel akan tanya soalan. Jadi pastikan pengenalan diri anda tu mantap. Yang keenam, kaji isu-isu semasa. Tuan-puan, berkaitan dengan isu semasa ini sudah pastinya berkaitan dengan isu yang umum, satu. Yang keduanya, isu-isu yang berkaitan dengan custom, berkaitan dengan cukai, berkaitan dengan hasil negara, berkaitan dengan bajet dan sebagainya. Ini perlu anda ketahui dan anda perlu buat persediaan lebih awal lagi lah. Bukannya hari ini dapat surat ataupun email panggilan untuk ketemu duga baru anda dah buat persediaan. Sepatutnya anda dah buat persediaan sejak anda memohon jawatan tersebut. Anda mungkin boleh buat persediaan berkaitan dengan apakah cukai yang menggantikan GST, apakah cukai-cukai yang sedia ada, apakah jenis-jenis cukai, sebab anda akan bertugas untuk mengutip cukai dan anda juga bertugas dalam unit penguatkuasaan. Sekiranya kita tidak membayar cukai, apakah implikasi, apakah denda, apakah hukumannya. Dan anda juga boleh baca buku-buku berkeliling ataupun akta yang berkaitan yang akan digunakan untuk anda bertugas kelak dan ceritakan. Mungkin petik satu daripada section-section yang berkaitan dan ceritakan. Anda juga boleh petik isu-isu semasa yang berkaitan dengan cukai, contohnya cukai import, cukai jualan dan sebagainya. Ada peniaga yang mengelakkan daripada membayar cukai, apakah implikasi, apakah hukuman dan sebagainya. Ini yang anda boleh ceritakan semasa temu duga ataupun sekiranya anda ditanya soalan yang berkaitan dengan isu semasa. Yang ketujuh, cari mentor. Tuan-puan, dalam apa jua yang anda buat,
Kalau anda ingin berjaya, sudah pastinya anda akan ada seorang ataupun lebih daripada seorang mentor. Mentor ini akan menjadi bahan rujukan, orang yang boleh membimbing anda, boleh berkongsi pengalaman, boleh berkongsi maklumat dengan anda. Ini bukannya dikira sebagai kabel, tapi ia adalah sebagai rakan yang akan membimbing anda. Mungkin dari pegawai-pegawai yang lebih senior dalam organisasi tersebut ataupun dalam skim tersebut. Anda boleh buat panggilan, boleh pergi buat perjumpaan, buat temu janji, pergi jumpa, lepas tu ceritakan bahawa anda akan pergi temu duga. Jadi boleh tanya beberapa soalan, minta maklumat yang berkaitan, buat persediaan, carilah mentor. Yang ke-8, aktifkan diri anda. Aktifkan diri ini maksudnya anda perlu terlibat dalam pelbagai aktiviti. Aktiviti sukan, aktiviti komuniti, aktiviti persatuan, aktiviti kelab dan sebagainya. Sekiranya anda sedang bekerja, buat beberapa sumbangan yang anda boleh buat. Contohnya corporate social responsibility, CSR. Anda boleh buat aktiviti-aktiviti dan komuniti. Sebab bila anda menceritakan tentang pengalaman anda ataupun sumbangan anda, pihak panel juga akan tertarik. Pengalaman anda tersebut juga boleh diguna pakai sekiranya anda bekerja kelak. Anda boleh membantu organisasi, anda boleh membantu majikan dan sebagainya untuk anda mengharumkan nama majikan, untuk anda menaikkan imej jabatan dan sebagainya. Tuan-puan, sekiranya anda aktif dalam pelbagai aktiviti khasnya, aktiviti sukan, aktiviti komuniti, bila anda masuk bekerja kelak, anda boleh menjadi penggerak kepada organisasi anda, anda boleh menjadi pemimpin, anda boleh menjadi komiti dan sebagainya. Dalam musim pandemik seperti sekarang, tuan-puan boleh fikirkan tentang aktiviti yang secara maya ataupun secara virtual, boleh terlibat dengan persatuan ataupun kelab dan sebagainya, dan mukakan idea ataupun cadangan buat aktiviti yang berfaedah kepada komuniti dan juga masyarakat. Yang ke-9, jangan berbohong. Sekiranya anda menghadapi temu duga, bila anda ditanyakan soalan yang susah, jangan cuba untuk menjawab dengan fakta yang salah ataupun dengan memberi jawapan yang salah. Tuan-puan kena bersifat jujur dan juga ikhlas dengan jawapan, dan juga pastikan anda yakin dengan jawapan, dengan fakta, barulah anda menjawab dengan betul. Kalau tidak yakin, anda tidak tahu jawapannya, anda mohon maaf. Minta maaf tuan, saya kurang arif lagi dengan perkara ini. Namun demikian, sekiranya saya dibagi peluang kelak, saya akan buat yang terbaik dan saya akan buat kajian dan saya akan ketahui jawapannya selepas sahaja sesi temu duga ini selesai. Tuan-puan kena bersifat jujur dan jangan berbohong, kerana sekiranya anda berbohong tu, ini menunjukkan integriti anda yang rendah. Dalam situasi semasa sekarang ini yang agak tegang berkaitan dengan integriti pegawai dan sebagainya, organisasi beruniform ataupun organisasi penguatkuasa ini perlu memiliki pegawai-pegawai yang berintegriti. Calon-calon yang tidak berintegriti tidak akan dipilih untuk menyertai perkhidmatan awam. Jadi pastikan integriti. Tahap integriti itu berada di peringkat yang sangat tinggi. Tuan-puan, dalam temu duga, sekiranya anda didapati berbohong dengan memberi fakta yang salah, anda cuba memberi jawapan yang salah, susah untuk anda dipilih untuk lulus temu duga. Jadi pastikan tahap integriti itu berada di tingkat yang sangat tinggi dan berterus terang, jujur, bersikap amanah. Ini yang kita perlukan dalam calon. Yang ke-10, buat latihan simulasi. Dalam semua temu duga yang akan anda hadiri, anda perlu buat latihan simulasi. Latihan simulasi ini adalah seperti anda berlakon. Anda duduk, anda masuk dalam bilik temu duga, anda serahkan dokumen dengan dua tangan, anda undur ke belakang, anda berdiri tepi kerusi. Lepas tu bila anda dijemput untuk duduk, barulah anda duduk dan ucapkan terima kasih tuan. Dan sekiranya anda mula bercakap, anda kena biasakan diri anda mulakan percakapan dan gunakan bahasa-bahasa yang formal. Berlatih untuk bercakap, berlatih untuk menjawab soalan. Contohnya ada soalan, sila perkenalkan diri, anda kena mulakan dengan memperkenalkan diri dengan betul. Rujuk video yang telah saya kongsikan, saya tak akan rungkaikan lagi berkaitan dengan teknik-tekniknya sebab semua dah ada dalam video-video yang lepas. Jadi tuan-puan kena buat latihan. Bila anda dah buat latihan yang sepenuhnya, yang menyeluruh, anda akan berasa lebih yakin,
dan anda akan bersedia untuk menghadapi temuduga dengan cemerlang kelak. Latihan simulasi ini perlu dibuat berkali-kali ya. Kalau anda ada sesiapa yang anda boleh gunakan sebagai pelakon, sebagai panel, anda boleh gunakan. Kalau tiada, anda cuba boleh gunakan rakaman video gunakan telefon bimbit anda untuk rakam cara anda bercakap, cara anda menggunakan bahasa badan yang betul Jangan lupa juga, jangan letak tangan atas paha sepanjang masa. Sebelum anda mula, letak tangan atas paha. Lepas tu bila anda mula bercakap, gunakan sedikit bahasa badan bila perlu dan sentiasa senyum, mesra, berdisiplin, bersopan santun dan yakin. Jangan tunjukkan diri anda yang gelisah gemuruh. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Bagi yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak. Bagi yang belum lagi subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe ataupun langganan di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya muat naikkan dalam channel ini kelak. Saya telah kongsikan 10 tips bagaimana anda menghadapi temuduga jawatan pembantu penguasa custom grade WK19. Saya berharap anda mendapat manfaat daripada tips-tips yang telah saya kongsikan dalam channel ini dan dalam video ini. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.